Lawyer Hanif tinggal emas apa? Kami gambar. Dan untuk seterusnya, sebelum mengambil tempat di atas pentas, sukacita juga majlis mengambil kesempatan pada malam ini. Ada pulut kuning yang dihadiahkan oleh Armada dan juga Sri Kandi Negeri Kedah bersempena dengan ulang tahun kelahiran Tun dan Tun Siti pada 10 dan 12 hari bulan yang lepas. Jadi sama-samalah kita nyanyikan untuk Tun berdua. Kita doakan mudah-mudahan berpanjangan usia, diberi kesihatan yang berpanjangan dan diberi kekuatan untuk kita terus bekerja dan menentang penyelewengan dan juga parti kerajaan hari ini. Okey, boleh? Boleh? Nyanyi-nyanyi? Oh, tak. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Tun berdua, Allah selamatkan kamu. InsyaAllah kita doakan Allah selamatkan Tun berdua dan dipanjangkan lagi usia Tun pada 10 hari bulan baru ini baru berusia 95 dan Tun Dr. Siti pada 12 hari bulan baru mencecah 94. Jadi kita ni yang mana muda-muda ni jangan duk letih awal sangatlah. Ni hak baru 34, 35 apa letih tu pada hak yang 95 macam mana nak lawan. Seterusnya kita jemput Tun dan Datuk Seri Utama dan juga tetamu-tetamu kita untuk berada di atas pentas. Kita minta semua berdiri untuk kita memulakan majlis pada malam ini dengan kita sama-sama menyanyikan dengan penuh bersemangat lagu Negaraku dan juga lagu Bersatu. kita bangun berjuang bersatu untuk Malaysia gemilang. Walau apapun rintangan, teruskan
perjuangan, jangan gentar, berani kerana benar. Maruah dijunjung, nilai murni disanjung. Amalkan kebajikan, cegah kemunkaran, pastikan parti berintegriti. Bersedia untuk berkorban, bersatu jadi harapan. Marilah bersama mencipta sejarah, berjuang dengan semangat yang membara. Bercerai kita rukun, bersatu kita teguh, bersatu untuk Malaysia. Marilah bersama mencipta sejarah, berjuang dengan semangat yang membara. Bercerai kita rukun, bersatu kita teguh, bersatu untuk Malaysia. Bercerai kita rukun, bersatu kita teguh, bersatu. Terima kasih. Untuk meneruskan dan bagi membuka program kita pada malam ini, sambil kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas program dan juga perjuangan kita, saya persilakan yang berbahagia Ustaz Syauqi Datuk Badarudin untuk memimpin bacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Wassalatu wassalamu 'ala nabiy rahmah أرسله ربه تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji-pujian hanya untuk-Mu, Ya Allah, pencipta dan pentadbir sekalian alam. Salawat dan salam ke atas semulia-mulia Nabi dan utusan, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda yang menjadi ikutan tauladan sepanjang zaman. Ya Allah, yang mujibu da'awat wa qadiyal hajat, Ya Allah, pada malam ini, Ya Allah, kami semua berkumpul di dalam majlis bersama-sama yang berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya Allah, Kau jadikanlah majlis ini sebagai satu wasilah untuk kami memahami tanggungjawab sebagai khalifah di bumi ini. Oleh itu, Ya Allah, berkatilah majlis ini, berkatilah jua segala usaha kami. Kau jadikanlah majlis ini merupakan majlis yang Kau rahmati, dan perpisahan kami selepas ini merupakan perpisahan yang Engkau redai. Ya Allah, Ya Rabbul Arsyil Azim, Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami sekaliannya, khususnya kepada ayahanda kami yang berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad dan ibunda kami yang berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah sekeluarga, diberikan kesihatan tubuh dan anggota, kecerdasan fikiran dan ketajaman minda, keberkatan rezeki dan harta, ketulusan hati dan ketenangan jiwa, keluhuran budi dan rasa, kekal berprinsip dalam perjuangan demi menjaga negara, agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, Ya Malikal Mulk wal Qudrah, Ya Allah, kami amat yakin dalam kehidupan ini kami akan berhadapan dengan bermacam-macam karenah dan ujian, sama ada berbentuk wang ringgit dan harta kekayaan, ataupun ianya berbentuk kedudukan, jawatan dan pangkat kebesaran. Kami tidak akan selamat dari segala-galanya
melainkan dengan berpegang kepada petunjuk agama dan Al-Quran, yang seringkali mengingatkan kami supaya jangan mudah mengkhianati amanah yang diberikan, kekal berprinsip dalam segala amal perbuatan. Allahumma hafazna bil Islam qa'imin, wahfazna bil Islam qa'idin, wahfazna bil Islam raqidin, wala tushmit bina a'da'an wala hasidin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma, wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wala taj'al Allahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una shaqiyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz di atas bacaan doa tadi. Yang berhormat Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan yang berbahagia Tuan Dr. Siti Hasmah. Yang berhormat Datuk Seri Utama Muklis Mahathir dan yang amat berbahagia Datin Seri Utama Nurzita Zakaria. Yang berhormat Senator Datuk Wira Haji Marzuki Yahya. Yang berhormat Datuk Wira Haji Amiruddin Haji Hamzah. Yang berbahagia Perwira Major Anwar Abdul Hamid. Sebab dua-dua tadi Datuk Wira, saya ingat saya pun bagi dia Wira juga, Perwira. Jadi dia pun bekas tentera. Seterusnya yang berhormat yang saya nampak di sinilah, yang ada di sini Datuk Mahfuz, yang ada sahabat kita apa nama ni, ya Allah, dia jam. Sorry YB Asbirul. Ada tadi apa ni YB Amir sorry saya apa saya lama-lama sikit jumpa YB daripada Selangor. Dan saya tengok ramai juga rakan-rakan daripada jauh dan dekat yang bersama kita pada malam ini. Ada daripada Selangor, saya tengok tadi ramai, daripada Johor pun ada. Dan daripada wilayah Persekutuan dan juga daripada beberapa negeri lain yang mungkin tak sakta. Daripada Perak pun ada, yo. Negeri timbalan Presiden. Ikon Tafiz tak boleh belah, yo. Jadi sebagai memulakan ucap utama ataupun pembuka program pada malam ini, tanpa berlengah, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Utama Muklis Mahathir untuk menyampaikan ucapan haluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, sawadikap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang semati saudara Datuk Azimi Raim selaku pengurusi majlis, yang semati yang amat bahagia, sebenarnya yang amat berhormat, masih lagi yang berhormat, tapi masa dah pencen jadi Perdana Menteri, jadi amat tu masih ada lagi. Jadi bagi saya dia masih yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Ahli Parlimen Langkawi, pengurusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, menang tanpa bertanding. Dan yang amat bahagia Tun Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali, yang baru meraihkan ulang tahun yang ke-94, tuan-tuan. Kita ni tak tentu lagi. Yang bahagia saudara saya Datuk Marzuki bin Yahya, mantan aku, Setiausaha Agung PPBM, dan merupakan senator bekas Menteri Timbalan Menteri Luar. Yang bahagia yang berhormat Datuk IR Amiruddin bin Hamzah, bekas Timbalan Menteri Kewangan, Ahli Parlimen Kubang Pasu. Yang bahagia Major Anwar, Timbalan Pengurusi Badan Pimpinan Negeri Kedah, yang baru kena pecat, dia pun terima surat dah, tuan-tuan. Kami semua ni duk tunggu surat dah.
Yang saya nampak ni dalam banyak-banyak hitam, seorang-seorang dia putih ya. Rambut pun putih ya. Yang berhormat Datuk Mahfuz Omar, Ahli Parlimen Pokok Senar, wakil daripada Amanah, bersama Datuk Seri Khairuddin berada bersama tuan-tuan. Yang berhormat Saudara Azmirul, bekas Exco Kerajaan Negeri Kedah, adun daripada Selangor ada tuan-tuan. Yang berhormat Syed Rosli dan yang berhormat Saleh, Datuk Saleh, adun daripada Negeri Selangor, Darul Ihsan. Rakan-rakan ketua-ketua, bekas-bekas ketua bahagian dengan ahli-ahli MPT, Saudara Akram, ada siapa lagi tak nampak. Lepas tu ketua-ketua bahagian ataupun mantan ketua-ketua bahagian yang sudah blackout. Lepas tu ketua-ketua Sikandi, ketua-ketua Amada, khususnya tuan-tuan dan perempuan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya manjatkan setinggi-tinggi puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala malam ini. Kita dapat berhimpun dalam suasana begitu ceria walaupun berbaju hitam, iaitu untuk mendengar penjelasan dan amanat daripada Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua. Yang tentunya kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ini membuktikan bahawa kita berani kerana benar. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak mahu nak bercakap panjang sangat. Tapi cukup mungkin sekadar untuk memberi sedikit penjelasan di pihak saya sendiri. Apa yang saya lihat telah berlaku di dalam parti kita sejak ujung bulan 2 tahun ini. Malah sebelum itu pun ada jugalah beberapa peristiwa yang mungkin dalam pengetahuan ataupun tidak dalam pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Kita sebenarnya telah menubuhkan Parti Bersatu ini bertujuan untuk mengambil alih perjuangan yang telah ditinggalkan oleh parti sebelum kita, iaitu UMNO. UMNO dilihat suatu ketika dahulu sebagai sebuah parti yang membela nasib orang Melayu. Dan atas sebab itu ia mendapat sokongan yang begitu padu seluruh negara. Malah setiap pilihan raya boleh dikatakan tanpa sekali pun adalah sekali dua kali jelah kalah di peringkat negeri, tetapi tidak pernah kalah di peringkat persekutuan. UMNO menjadi sebuah parti yang begitu unggul di dalam Koalisi Barisan Nasional kerana diyakini dan dipercayai oleh masyarakat Malaysia, khususnya orang Melayu. Tetapi oleh sebab kepimpinan UMNO mula menyimpang daripada perjuangan, iaitu mula terlibat ataupun terjebak dengan amalan-amalan yang dianggap jenayah, tuan-tuan. Amalan-amalan seperti rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan. Malah satu lagi istilah yang kita belajar, kleptokrasi. Inilah antaranya yang menyebabkan masyarakat Melayu khususnya semakin hari semakin hilang percaya kepada UMNO. Dan ini dibangkitkan di dalam parti itu sendiri. Saya antara orang dalam parti, ahli majlis tertinggi lantikan dan sebagai pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, bertanya dengan Presiden parti ketika itu, Datuk Seri Najib Razak, mengenai dakwaan-dakwaan yang begitu mengejutkan berkait dengan jumlah wang yang besar masuk dalam akaun peribadinya. Bukan saya seorang, timbalan Presiden UMNO pun bangkit perkara yang sama. Dan apabila kami bangkitkan perkara ini, rupa-rupanya ianya tidak disenangi oleh Najib. Akhirnya kami ini digugur jawatan kerajaan. Saya sebagai Menteri Besar Kedah, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai timbalan Perdana Menteri ketika itu.
Dan sejurus kemudian kami juga dipecat daripada parti. Itulah yang berlaku dalam UMNO, tuan. Maka oleh sebab kita rasakan perjuangan untuk membela nasib orang Melayu ini perlu diteruskan, dan kita percaya bahawa UMNO tidak lagi mampu melakukannya kerana sudah terpalit dengan masalah-masalah jenayah ini. Maka kita bersetuju untuk menubuhkan sebuah parti yang diberi nama Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kalau kita lihat di dalam perlembagaan parti, jelas disebutkan antara asas-asas penubuhan parti ialah untuk menegakkan integriti. Malah perkara itu telah dinyanyikan dalam lagu kita sebentar tadi. Disebut di dalam perlembagaan parti, prinsip penubuhan parti ialah untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang bebas rasuah. Kita nak sebuah kerajaan yang tadbir urusnya baik untuk memberi manfaat kepada rakyat Malaysia termasuk masyarakat Melayu. Tidak hanya terhad kepada Melayu tetapi kepada semua. Atas asas itulah parti kita telah ditubuhkan, tuan-tuan dan puan. Dan kita lihat apa yang telah berlaku sekarang. Kalau kita ingat, sewaktu kita berpakat dengan Pakatan Harapan, kita telah bersetuju bahawa kita berpakat keempat-empat parti ini untuk bersama dalam pilihan raya supaya kita boleh menumbangkan sebuah kerajaan kleptokrasi. Itulah yang menjadi bahan sewaktu kita berkempen menjelang pilihan raya umum 14 yang lepas. Dan atas asas itu juga yang kita menang, tuan-tuan dan puan. Mana tak menang, rakyat dapat lihat dengan mata mereka sendiri apa yang berlaku sewaktu negara di bawah kepimpinan kerajaan BN yang ditunjangi oleh UMNO. Bukan hanya Perdana Menteri sendiri yang terlibat di dalam 1MDB yang tersohor seantero dunia itu, tetapi juga tokoh-tokoh UMNO yang lain turut terpalit dengan macam-macam kes-kes mahkamah, baik melibatkan Felda, MARA, tabung haji, tuan-tuan dan puan. Ada orang baling sini. Tabung haji pun kenal juga. Felkra. Dan macam-macam lagi agensi-agensi kerajaan GLC yang mana kepimpinan terdahulu telah melantik orang-orang ini menerajui agensi dan GLC tersebut. Akhirnya mereka menggunakan kesempatan itu untuk memperkayakan diri sambil melaung-laungkan hidup Melayu, hidup Melayu, perjuangan agama, bangsa dan tanah air. Rupa-rupanya di sebalik tabir mereka menjaga kepentingan peribadi dan bukannya kepentingan pertubuhan yang mereka wakili itu. Maka kita telah masuk dalam pilihan raya, kita menang kerana rakyat mahukan sebuah kerajaan yang bersih, bebas daripada rasuah. Malangnya, tuan-tuan dan puan, baru 22 bulan kita mentadbir negara ini, sebahagian daripada ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan, ada yang daripada Parti Keadilan Rakyat, ramai juga yang daripada Bersatu, tuan-tuan dan puan, yang melompat dan memberi sokongan ataupun kekuatan kerusi parlimen itu kepada PAS dan UMNO di bawah satu gagasan baru yang diberi namakan Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan, lihat apa yang sedang berlaku sekarang ini. Perkara yang sama seperti mana yang berlaku sebelum PRU 14, lantikan demi lantikan untuk menerajui GLC dan agensi kerajaan telah dilakukan oleh kerajaan yang ada sekarang ini yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kita boleh agak apa yang akan berlaku sebab di antara mereka yang dilantik ini adalah pemimpin-pemimpin daripada UMNO juga.
pihak yang kita telah tolak, pihak yang telah kita kalahkan dalam PRU kerana masalah kleptokrasi. Malah ada di kalangan mereka masih lagi turun naik mahkamah, tuan-tuan. Kes belum lagi selesai. 28 hari bulan Julai ini kita akan lihat apa keputusan mahkamah mengenai SRC International yang melibatkan Najib Razak. Baru 2 hari yang lepas, SPRM telah mengeluarkan satu kenyataan media nyatakan bahawa mereka telah mohon untuk menyita 1.6 bilion ringgit yang dikatakan berada di dalam akaun sebuah syarikat Petro Saudi di United Kingdom yang dikatakan sumbernya ialah 1MDB dan ianya melibatkan Najib Razak. Ini daripada SPRM 2 hari lepas. Saya ingat tuan-tuan baca dalam surat khabar, tak ada kot. Tak ada laporan pun mengenai perkara itu. Tapi kalau cari kenyataan media daripada SPRM, tuan-tuan akan jumpa. Jadi yang kita buat ni, tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada perjuangan asal kita. Kita tidak boleh merelakan kleptokrasi ini kembali menular. Kita tak boleh biarkan punca masalah yang dihadapi oleh negara kita sebelum PRU 14 itu berulang lagi dengan orang yang sama, tetapi kali ini kerana pintu terbentang luas dibuka oleh Presiden parti kita sendiri. Apa sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin sanggup melakukannya? Walhal dialah antara orang yang dipecat daripada jawatan timbalan Perdana Menteri, dipecat daripada UMNO itu sendiri, menubuhkan parti bersatu dengan kita, melawan UMNO dan kita berjaya mengalahkan, akhirnya menjadi menteri dalam negeri pula tu, tetapi tergamak untuk mengkhianati perjuangan parti semata-mata untuk menjadi Perdana Menteri. Apa sebabnya? Yang dia boleh lantik orang-orang yang sama juga ke jawatan-jawatan tinggi dalam agensi kerajaan, JLC dan sebagainya, yang mendedahkan negara sekali lagi kepada masalah kleptokrasi itu. Sebabnya tuan-tuan, kerana dia hanya mempunyai 111 ahli parlimen yang menyokong dia dalam Dewan Rakyat. Sejak angkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 1 hari bulan Mac 2020, satu demi satu lantikan JLC dan agensi kerajaan telah dibuat dari kalangan ahli-ahli parlimen semata-mata untuk menggula-gulakan mereka, menyokong dia sebagai Perdana Menteri dan menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kalaupun kita faham dia terpaksa lakukan untuk menyelamatkan diri dia dalam jawatan dia sebagai PM, tetapi sebenarnya kita semua terdedah kepada masalah yang berlaku sebelum PRU 14, iaitu rompakan, kecurian. Kita ni kena samun sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, oleh pihak yang sama yang telah kita kalahkan pada pilihan raya yang lepas. Jadi kita ni tak sanggup menerima keadaan ini, dan kita nak supaya kita kembali kepada perjuangan asal kita. Kita tubuhkan parti ini untuk menegakkan keadilan, untuk kita menolak kemungkaran, tuan-tuan. Kita berjuang mati-matian bersama-sama dengan rakyat untuk menyelamatkan negara ini daripada kleptokrasi tahap gaban, tuan-tuan. Yang satu dunia dah tahu cerita ni. Itu sebabnya kita berjuang, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersama-sama dengan kami dalam memegang prinsip untuk menolak kemungkaran ni. Boleh tak boleh, tuan-tuan? Apa juga kesudahan dia, sekali lagi mungkin kita boleh dengar daripada Tun sendiri. Tapi saya harap bila bersatu jadi blackout ni bermakna kita tidak boleh menghalalkan, mengiyakan
kebobrokan yang telah berlaku di dalam parti kita, mencemar nama baik parti kita ini, malah mencemar nama baik pejuang-pejuang dalam parti yang telah berusaha gigih bersengkam mata sampai kita meyakinkan rakyat untuk memberi mandat kepada kita PRU14 yang lepas. Sekarang lagi yang saya nak sentuh ialah mengenai keputusan untuk membawa Bersatu ini keluar daripada PH. Kita kena ingat di awal penubuhan parti kita berhasrat untuk menyertai proses demokrasi negara melalui pilihan raya. Kita juga telah bersetuju untuk menyertai Pakatan Harapan. Ketika itu PH ini dianggotai oleh 3 parti, iaitu Keadilan, Amanah dan DAP. Tetapi apabila kita memohon untuk menyertai PH ini seolah-olah buat semula. Dia buat lain. Dia kata bukannya 3 ni nak menerima penyertaan adik bongsu Bersatu ni, sebaliknya dia buat balik Pakatan Harapan ni. Satu perjanjian baru telah dirundingi oleh 4 parti. Jadi kita tubuhkan PH ni 4 parti dalam satu gabungan. 4 parti kita ini berunding, dan antara perkara-perkara yang telah dipersetujui ialah kita nak satu gabungan parti politik yang mana kita nak masuk dalam pilihan raya sekali lagi. Kita tak maulah bertindih kursi. Tempat yang Bersatu bertanding, 3 parti lain tak bertanding. Tempat yang Amanah, Keadilan ataupun DAP bertanding, Bersatu pun tak bertanding. Itulah persetujuan yang kita meterai dalam perjanjian tersebut. Dan antara lain dipersetujui juga calon Perdana Menteri sekiranya Pakatan Harapan ini menang ialah Tun Mahathir Mohamad, calon Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah. Dan ini pun dipersetujui. Tuan-tuan dan puan, yang sign dokumen itu mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia ialah Presiden parti kita sendiri, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya sebut perkara ini supaya kita faham bahawa ada satu dokumen rasmi, satu perjanjian yang mengikat kita keempat. Kita pun ada yang kita janjikan dan mereka pun ada, dan bila kita bersepakat antara 4 parti ini, maka dengan termeterainya perjanjian itu, yang itulah yang menjadi asas penubuhan Pakatan Harapan. Kemudian kita masuk pilihan raya dan kita menang. Kerajaan yang ditubuhkan lepas itu, baik di negeri Kedah ke, baik di persekutuan sekalipun, nama kerajaan itu pun Kerajaan Pakatan Harapan. Bila kita masuk PH, kita mendapat persetujuan daripada MPT, Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dan keputusan itu dibawa sampai ke peringkat negeri, peringkat bahagian, peringkat cawangan. Kita bergerak bersama dengan rakan-rakan daripada 3 parti yang lain. Kita latih pacabar, kita dirikan, kita wujudkan jentera parti, kita bergerak sebagai satu pasukan. Kita berlawan dengan PAS dan Barisan Nasional. Jadi benda ini telah disepakati di semua peringkat. Kita tubuh kerajaan, tiba-tiba kerajaan kita tumbang. Bukan kerana ditolak oleh rakyat, tumbang kerana ada 30 lebih ahli parlimen termasuk dari Bersatu lompat pergi belah sana. Kerajaan pintu belakang. Kerajaan tebuk atap orang kata. Bukan saya kata. Kita pakai baju hitam, mereka pakai baju hijau. Hijau kata tebuk atap tuan. Jadi inilah yang telah berlaku. Dan untuk benda itu berlaku, diumumkan, diisytiharkan bahawa Bersatu ini keluar daripada PH. Saya ingat sekali lagi Tun akan jelaskan apa sebenarnya yang berlaku sampai keputusan itu dibuat. Bukan oleh kami, bukan juga oleh Majlis Pimpinan Tertinggi Parti, tuan-tuan, tetapi oleh beberapa individu saja. Letak yang tu kat tepi, Sat. Saya nak cerita satu lagi.
Muafakat Nasional. Ini gabungan antara dua parti, UMNO dan PAS. Boleh bayangkan tuan-tuan, awal tahun lepas 2019, bila cadangan ni telah dikemukakan, orang PAS pun tak percaya, orang UMNO pun tak percaya. Malah kita yang di luar UMNO dan PAS pun tak boleh percaya. Yang dua parti dah berseteru lama ni boleh sepakat, boleh bergabung untuk kerjasama politik. Benda tu berat kerana ada isu ataupun kes kafir mengkafir dan macam-macam lagi. Jadi perkara berat seperti itu tentulah perlu mendapat mandat, mendapat persetujuan daripada keahlian yang ramai dalam kedua-dua parti. PAS buat muktamar PAS. Dia buat muktamar, usul bentang untuk mewujudkan kerjasama politik dengan UMNO. Perbahasan yang berlaku pada muktamar itu sangat hangat. Ada juga yang bantah, ada juga yang sampai maki hamun kepimpinan PAS pun ada. Tuan-tuan boleh baca dalam surat khabar ataupun tonton dalam YouTube. Tapi akhirnya usul itu diluluskan melalui undian, maka PAS bersetuju untuk bermuafakat dengan UMNO. Selang seminggu selepas itu UMNO pula buat EGM, Mesyuarat Agung Khas. Usul yang sama telah dibentangkan. UMNO nak bermuafakat dengan PAS. Setuju tak setuju? Kemudian perbahasan pun berlaku. Ada juga yang tentang, tetapi bila mengundi, usul telah diluluskan. Kemudian dua-dua ini dah bersetuju. Mereka pun menandatanganilah Piagam Muafakat Nasional. Saya sebut perkara ini untuk tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana waktu kita menubuhkan Pakatan Harapan dulu, ada satu dokumen rasmi, ada satu rundingan yang berlaku, kesepakatan, kemudian mendapat persetujuan daripada ahli-ahli di semua peringkat, baik di peringkat tertinggi, negeri, bahagian cawangan. Dan bila dah sepakat macam itu, barulah termeterai satu perjanjian. Jadi ada benda yang dibuat. Bagi kita masa masuk Pakatan Harapan, bagi UMNO dan PAS waktu mereka tubuhkan Muafakat Nasional. Saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, pada waktu bila kita semua ni ditanya setuju tak setuju, kita keluar daripada PH, ada tak? Tak ada, tuan-tuan. Ini satu perkara berat. Pasal kita dah dulu bersetuju untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Kita masuk pilihan raya bersama dengan PH. Kita menang, tuan-tuan dan puan. Kita tubuh kerajaan lagi. Tun Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri. Dalam kerajaan PH, waktu bila kita ditanya untuk keluar daripada Pakatan Harapan, membenarkan kerajaan itu tumbang. Waktu bila Kedah bersetuju untuk melepaskan jawatan-jawatan MPKK, sampai JPKK lah ni pun kita tak sampai 1/3 lantikan yang kita terima di bawah Bersatu. Betul tak betul? Ini bukan saja di Kedah, tuan, di Johor, di Melaka, di semua negeri macam tu juga. Benda ni tak ditanya, kita pun tak pernah terima. Satu keputusan telah dibuat di peringkat tertinggi, itu pun tak melibat pengurusi parti, tak melibat timbalan presiden, tak melibat Setiausaha Agung. Keputusan itu dibuat dan kita semua terpaksa terima keputusan itu. Kita pun tak tahu apa cerita. Balik kawasan kita, kawan-kawan daripada PH ni nampak macam mereka ingat kita ni tikam belakang mereka. Padahal kita dulu bersama berjuang untuk menang dalam pilihan raya. Jadi saya sebut perkara ini untuk menjelaskan bahawa keputusan untuk keluar daripada PH itu dilakukan secara yang tergesa-gesa, tanpa fikir panjang, dan sampai ke hari ini masih lagi bermasalah. Tengok sajalah apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat baru-baru ni. Jadi inilah yang sedang berlaku, tuan-tuan. Hari ini kita dengar bahawa pencalonan kami untuk bertanding dalam pemilihan parti seolah-olah digugurkan. Ada beberapa pihak, baik presiden, timbalan presiden dah menang tanpa bertanding. Nak heran apa, tuan-tuan?
kalau lantikan speaker pun dibuat cara tu, tak ikut perlembagaan, perlembagaan persekutuan dia tak ikut, perlembagaan parti nak kira apa? Kerajaan yang ada pun kerajaan tebuk atap. Jadi tak payahlah dia nak heran sangat dengan perlembagaan persekutuan. Jadi benda tu tak mengejutkan. Tetapi saya ingin menyatakan pada kami, tindakan mereka untuk menggugurkan kami sebagai calon-calon untuk bertanding dalam pemilihan parti adalah satu penghinaan kepada mahkamah. Kerana mahkamah belum lagi membuat keputusan hal keahlian kami dan ianya akan dibuat pada 7 hari bulan Ogos nanti. Jadi saya ingin menjelaskan ketika ini kami masih bersatu. Jangan pula orang fikir kami dah tak bersatu lagi dah. Tapi bersatu kami ini bersatu hitam, tuan-tuan. Blackout. Macam tuan-tuan dan puan juga. Jadi sebab itu saya nak kata sekali lagi, saya nak ucap tahniah dan syabas kepada tuan-tuan dan puan kerana berani bersuara, berani tunjulkan diri, berani buat flash mob, berani masuk dalam Facebook, berani letak dalam WhatsApp, berani bercakap. Itu demokrasi, itu hak kita dalam membuat. Takkanlah dalam sebuah parti politik tak boleh bersuara, tak boleh berbeza pendapat, tak boleh mengkritik langsung. Kritik sikit kena pecat, tuan-tuan. Tak pernah lagi kot berlaku. Jadi macam itulah keadaan kita sekarang ini. Saya nak laporkan pada tuan-tuan dan puan-puan, hari ini di Kedah kita tengok begitu ramai. Kemarin 1 malam 2 hari saya di negeri Johor Darul Takzim, tuan-tuan. Kami di Johor Baru, kita di Simpang Renggam, kita pergi Seri Gading, kita pergi ke Muar, dan akhir sekali kami di Pagoh. Sambutan begitu luar biasa sekali kepada Bersatu Blackout. Jadi jangan fikir bahawa di negeri Johor tak ada orang sokong. Sebenarnya mereka rasa lagi perit lagi tertekan. Mana tak terasa bila mereka pun macam kita juga terpaksa melepaskan jawatan Menteri Besar. Kalau kita lepas kepada PAH, kat sana mereka lepas kepada UMNO. Itu lagi teruk. Jadi tuan-tuan, itulah keadaannya. Dan saya menyeru dan merayu pada tuan-tuan dan puan-puan, jangan berganjak daripada berpegang pada prinsip. Kerana prinsiplah yang menjadi nadi kita, tuan-tuan. Biar kita ni dari kalangan orang yang mempertahankan nilai-nilai mulia seperti mana yang diajar kepada kita melalui agama kita. Biarlah kita ni dari kalangan orang yang walaupun tertekan macam-macam desakan lah, ugutan pun ada yang digula-gulakan. Malangnya ada juga kawan-kawan kita yang dah terkandas, yang tewas kepada habuan dan macam-macam lagi. Tak apalah, biar pergi kat mereka, tuan-tuan. Tapi kita dah pernah lalui dah perkara ini dengan sebuah kerajaan terdahulu. Kali ini kali kedua. Tapi saya sangat-sangat yakin rakyat sebenarnya bersama kita dan akan memberi sokongan padu kepada kita bila kita berhadapan dalam pilihan raya umum ke-15 nanti, insya-Allah. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya harap kami boleh bergantung pada tuan-tuan dan puan-puan untuk terus membantu diri kita sendiri untuk selamatkan keadaan ini, dan insya-Allah kalau itu dapat kita lakukan, kita akan lihat bahawa kita yang memegang pada prinsip ini akan dapat mengorak satu hala tuju yang lebih baik bagi negara, bagi negeri Kedah Darul Aman, bagi semua masyarakat, termasuk masyarakat Melayu itu sendiri, dan insya-Allah usaha kita itu mendapat berkat, rahmat dan keredaan daripada Allah SWT juga, insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri Utama Mukhlis Mahathir atas ucapan haluan beliau tadi, dan sekali lagi lah saya bagi pihak penganjur ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, yang kita tahu 2-3 tahun lepas kita buat benda yang sama dah,
Dulu pakai baju merah semua, malam ni baju semua tak ada basuh jadi hitam, 3 tahun pakai. Jadi apapun, kita ni semua macam tentera. Major dia boleh cerita. Tentera ni bukan semua bila disuruh berperang, takkan perebet dia ingat lepas perang dia nak jadi kapten. Takkan kapten dia perang lepas tu dia nak terus jadi general, betul? Tetapi sama seperti semangat kita, semua yang main pada malam ini, bukan semua nak boleh jadi siapa-siapa pun. Tetapi yang penting, kita nak jadi pejuang yang akan tetap menentang pengkhianatan dan penyelewengan yang dilakukan oleh sesiapa juga yang memerintah. Itu nawaitu kita. Jadi insya-Allah seperti mana harapan Datuk Seri Utama, kita semua yang dari sini mudah-mudahan kita kekal berprinsip. Kalah menang benda yang tak kekal. Hari itu kita pembangkang, kita jadi kerajaan sat. Kita kalah pula ataupun tak jadi kerajaan, mungkin sat jugalah. Harap-harap tu sama ada kalah atau menang, sat atau lama, tetapi maruah kita tak seperti mana boleh dijual beli seperti kalah atau menang kita dalam pertandingan. Jadi untuk itu saya seterusnya mempersilakan yang berhormat Tun Dr. Mahathir untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia saudara pengurusi majlis, yang berhormat ahli-ahli, ketua-ketua parti Bersatu Blackout, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian. Saya diberitahu bahawa ramai orang di Malaysia ini keliru dengan keadaan politik. Mereka lihat politik ini dah kosong, tak tentu arah, tak pernah jadi perkara yang sebegini, iaitu parti yang menang kalah, parti yang kalah menang. Macam mana kita nak fikir ni? Tetapi itulah yang sudah berlaku. Parti yang menang sekarang ni tak jadi kerajaan, parti yang kalah jadi kerajaan. Kita ingin tahu kenapa dia jadi sebegini. Sebenarnya apabila BN kalah dalam pilihan raya ke-14, Najib berasa cukup takut kerana dia tahu kalau dia kalah, kalau dia tidak jadi kerajaan lagi, maka dia akan dipenjara kerana dia telah lakukan bermacam jenayah, curi duit, rasuah, bersihkan duit yang kotor, macam-macam lagi yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Kalau nak kira charge dalam mahkamah, lebih daripada 100 kesalahan Datuk Seri Najib. Dia tak boleh lari. Apabila dia kalah, dia akan dihadapkan ke mahkamah dan besar kemungkinan dia akan tinggal dalam penjara agak lama. Menyedar akan kemungkinan ini, Datuk Seri Najib cuba mencari jalan supaya dia dapat jadi kerajaan walaupun sudah kalah. Sebab itu, dengan serta-merta dia menghubungi parti PAS untuk mengadakan satu pakatan mereka untuk menubuh kerajaan UMNO dan PAS. Malangnya jumlah tak cukup untuk mendiri kerajaan, dan dia terpaksalah terima bahawa Parti Pakatan Harapan
yang akan jadi kerajaan. Tetapi dia tidak berhenti daripada percubaan untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan juga. Maka dia telah mengeluarkan pendapat-pendapat yang amat menarik. Katanya dia bosku. Kita pun heran, apa dia bosku ni? Rupa-rupanya bila jadi bos, curi pun tak apa. Jadi kata dia, apa nak malu? Yang curi ni bosku, tak malulah. Jadi pemimpin pun boleh, jadi Perdana Menteri pun boleh, kerana dia bosku. Satu lagi pendapat yang dia bawa untuk menakutkan orang Melayu. Kononnya dalam kerajaan ini terdapat parti DAP. Parti DAP ini akan hancurkan orang Melayu. Dan masing-masing rasa takutlah. Ramai nak tengok DAP nak hancur Melayu ni. Tuan-tuan dan puan-puan, Melayu tak mudah dihancur. Ya, kita ada kelemahan tertentu. Tetapi kalau kita lihat sejarah kemudian ini, orang Melayu lawan dengan komunis yang bersenjata. 12,000 orang komunis bersenjata. Mereka berperang dengan kerajaan. Tetapi kita kalahkan komunis ini. Dan kita haramkan parti ini. Dia tak boleh bergerak lagi. Itu parti komunis. Saya bercakap dengan Nelson Mandela. Dia tanya saya, macam mana awak boleh kalahkan gorila komunis? Kerana bagi Nelson Mandela, gorila tak boleh kalah. Saya jelas kepada dia bahawa kita berusaha menawan hati dan akal fikiran rakyat Malaysia. Sebab itu, by winning the hearts and minds of the people, maka orang sokong kita dan kita dapat tewaskan komunis. Itu orang Melayu. Tak mudah dihancur. Bahkan yang lawan mereka itu yang hancur. Orang komunis ni hancur sehingga sekarang ni tidak ada parti komunis lagi dalam Malaysia. Dan mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Bukan itu saja. Mereka pihak British nak buat Malayan Union, nak rampas negeri kita, nak jadikan sebuah negara yang terbuka kepada semua kaum. Sekali lagi, orang Melayu bantah. Walaupun raja-raja mereka sudah tanda tangan serah negeri-negeri, tetapi rakyat bangun dan menentang penyerahan ini. Dan British terpaksa undur kalah. Cuma 2 tahun saja dapat mengadakan Malayan Union. Dengan British, kita boleh menang. Walaupun kita bukanlah orang kaya. Hanya kerana kita bersatu saja kita menang. Dan banyak lagi yang menunjuk bahawa orang Melayu mampu mempertahankan diri mereka. Kita diserang oleh penyangak mata wang pada tahun 1997, 1998. Nak bagi jadi kita ini miskin. Apabila miskin, kita terpaksa minta bantuan. Dan kita terpaksa serah ekonomi kita kepada IMF dan World Bank. Kita tidak tunduk. Kita patahkan serangan mereka. Kita buat cara kita untuk pulihkan negara kita.
dan kita berjaya. Ini 3 contoh. Banyak lagi contoh yang boleh saya tunjuk bahawa walaupun orang Melayu ini ternampak lemah, tetapi mereka sebenarnya mampu mempertahankan diri mereka, dan tak mungkin mereka dihancur oleh sebuah parti politik. Bandingkanlah, Empire British tak boleh lawan, penyangak mata wang seluruh dunia kalah, komunis kalah. Semua ini kita mampu buat dengan syarat kita bersatu. Kalau kita bersatu, tak ada siapa yang boleh hancurkan kita. Tetapi Najib bercakap berkenaan dengan kehancuran orang Melayu oleh DAP ini, dan ada orang Melayu yang percaya. Betul percaya ke tak betul tak tahulah. Tapi mereka kata, oh, kita mesti hancurkan, kita mesti singkir DAP. Kerana DAP dalam kerajaan Pakatan Harapan ini menguasai Pakatan Harapan. Tak benar, tuan. Mereka tidak menguasai. Saya tak perlu nak cerita panjang, tetapi saya boleh cerita panjang tentang pengalaman saya semasa jadi Perdana Menteri dalam kerajaan PH. Guan Eng, DAP, tak boleh buat sesuatu apapun melainkan dipersetujui oleh kabinet dan akhirnya dipersetujui oleh saya. Saya tak bersetuju kalau mereka buat sesuatu yang merugikan orang Melayu. Inilah kuasa yang ada kepada orang Melayu. Dalam Kabinet Pakatan Harapan, DAP ada 6 menteri. Kita ada 22 menteri. Dan tak mungkin 22 menteri ini tunduk kepada 6 menteri. Guan Eng, ya memang dia bijak, tetapi dia pun tidak boleh lakukan sesuatu yang tidak disetujui oleh kita. Menghancurkan orang Melayu oleh sebuah parti politik tak mungkin. Sepatutnya kita sedar bahawa ini bukan apa yang boleh berlaku, tetapi ini adalah usaha Datuk Seri Najib untuk menakutkan orang Melayu supaya kita akan jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Kalau jatuh kerajaan Pakatan Harapan, maka DAP pun jatuhlah bersama. Bagaimana? Bagaimana nak jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan? Dia menghasut pemimpin-pemimpin parti bersatu dengan memberi gambaran bahawa parti bersatu akan terus berkuasa. Mereka bahkan mencadang supaya kita keluar daripada Pakatan Harapan, kerajaan Pakatan Harapan jatuh, dan kita tubuh sebuah kerajaan baru bersama dengan PAS dan UMNO, parti yang kalah. Saya tak berminat untuk berbuat demikian kerana saya tidak percaya sesiapa boleh dengan mudah hancurkan orang Melayu. Sebab itu saya menolak tawaran supaya saya ini jadi Perdana Menteri bagi pakatan ini, bagi parti yang nak ditubuh ini. Malangnya dalam parti kita terdapat orang yang nampak peluang nak jadi Perdana Menteri. Itulah sebabnya yang saya dengan Muhyiddin terpaksa berpisah. Ini parti bersatu. Dengan perpisahan ini kita jadi parti yang pecah, bukan bersatu lagi. Dia pilih untuk kerjasama dengan Najib, tidak dengan saya. Dia pilih Najib. Yang dulu menjadi musuh dia, sekarang jadi kawan dia. Dan dia
dapat menubuhkan kerajaan yang mana terdapat dalam kerajaan ini ialah UMNO dan Datuk Seri Najib bersama dengan parti PAS. Jadi parti yang kalah sekarang ini jadi kerajaan, parti yang menang tak dapat jadi kerajaan. Ini bermakna bahawa kita telah khianati rakyat kerana rakyat nak supaya kita jatuhkan kerajaan Najib, tetapi sekarang ini kita, sebahagian daripada kita kerana tamak sudah berusaha menghidupkan semula Datuk Seri Najib dan parti UMNO. Sebab itulah sekarang ini kita dapati parti yang kalah menang, parti yang menang kalah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dikatakan telah letak jawatan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Parti Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, maka jatuhlah Pakatan Harapan. Kerajaan Pakatan Harapan jatuh. Apabila kerajaan itu jatuh, bermakna menteri-menteri kabinet juga jatuh. Semua menteri-menteri jatuh dan saya juga dah jatuh. Kerana dikeluarkan Bersatu daripada Pakatan Harapan, jatuh kerajaan Pakatan Harapan, bermakna bahawa kami semua tidak lagi menjadi anggota kerajaan dan saya tidak lagi jadi Perdana Menteri. Tetapi saya terpaksalah menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa saya bukan lagi Perdana Menteri. Saya minta izin supaya saya lepaskan jawatan. Tetapi Agong minta saya jadi Perdana Menteri sementara. Dan saya pun terima kerana saya ingin lihat satu kerajaan baru ditubuh yang akan dapat ambil alih segala tugas daripada Pakatan Harapan. Jadi tidak benar yang saya ini letak jawatan. Saya terpaksa digugur, saya digugur kerana Parti Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan jatuh, tidak lagi jadi kerajaan. Tetapi saya mempunyai alasan yang lain juga. Apa yang berlaku dalam Parti Bersatu ialah mereka merancang bersama dengan PAS dan UMNO, beberapa kerat daripada pemimpin Bersatu merancang untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Saya dengar cerita tapi saya tidak bersetuju. Kerana saya dapati bahawa saya boleh jalankan tugas saya. Tetapi mereka rancang untuk keluar daripada Pakatan Harapan supaya kononnya Bersatu boleh ambil alih kerajaan. Malangnya rancangan ini dibuat oleh Presiden kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana dia berminat untuk jadi Perdana Menteri. Apabila dia tahu bahawa saya tak mungkin terima jawatan sebagai Perdana Menteri dalam pakatan dengan kerajaan kleptokrat, kerajaan pencuri seperti Najib dan beberapa orang lain, maka dia menawar dirinya supaya jadi Perdana Menteri. Saya bertanya kepada Muhyiddin berkali-kali, apakah awak sanggup bekerjasama dengan musuh awak? Dulu awak berperang dengan mereka. Dia hanya jawab, saya sanggup kerana bagi saya politik lebih utama daripada prinsip. Perjuangan lama kita boleh lupa kerana politik kita ada peluang jadi Perdana Menteri. Sebab itulah parti kita Bersatu ini
berpecah dua. Satu pihak mengikut Tan Sri Muhyiddin dan dianya jadi Perdana Menteri. Satu pihak lain tidak bersetuju, dan hari ini saya dapati ramai yang ada di sini ada kerana kita tak bersetuju dengan Muhyiddin punya tindakan. Dia mengkhianati janji-janjinya kepada rakyat. Ini yang berlaku ini, kita tidak puas hati kerana kita dapat tahu bahawa Muhyiddin menggunakan kuasanya untuk mendapat sokongan. Sebenarnya tak ramai pun yang sokong Muhyiddin, tetapi dianya memberi upah kepada ramai daripada pemimpin-pemimpin kita. Mereka dilantik menjadi menteri, timbalan menteri, pengurusi itu, pengurusi ini, dan dia turun sehingga ke bahagian dan kecawangan. Siapa yang menjadi ketua bahagian ditanya, apakah kamu sokong Muhyiddin ataupun tidak? Jika tidak, kami akan singkir kamu. Kalau ditanya apa asas penyingkiran ini, apakah dia mengikuti perlembagaan kita? Muhyiddin tak peduli tentang perlembagaan. Dia Perdana Menteri, dia berkuasa, dan dia singkir semua yang tidak bersetuju dengan dirinya. Sebab itu dia mampu mendapat sokongan. Tak banyak, cuma 2 orang lebih saja daripada parti lawan. Itu Muhyiddin. Dan sekarang ini dia menekan semua orang. Bahkan kalau dia adakan perjumpaan bersatu hitam ni, blackout ni, polis akan tanya, awak bahkan polis akan cuba nasihat supaya jangan hadir dalam perjumpaan parti blackout ini. Sepatutnya pegawai kerajaan tidak boleh diguna untuk parti, tetapi Muhyiddin mengguna pegawai polis dan MACC dan lain-lain untuk mengekalkan kedudukannya dalam kerajaan. Kita tak peduli kalau dia dapat mendirikan satu pemerintahan yang baik, tetapi kita dapati bahawa pemerintahan Muhyiddin ini tidak mengikut aturan-peraturan, tidak mengikut undang-undang negara kita ataupun perlembagaan parti kita. Inilah yang kita dapati sekarang ini, dan ramai daripada rakyat tidak senang hati dengan pemerintahan Muhyiddin. Hari ini kita menghadapi satu ancaman luar biasa, satu wabak yang terkena kepada seluruh dunia, juga mempunyai kesan terhadap negara kita. Untuk mengatasi masalah ini, cara-cara mesti dilakukan dengan baik supaya hasilnya tercapai. Berkenaan dengan wabak ini, kita bernasib baik kerana pada mula ada usaha untuk mengambil orang politik untuk menentukan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh kita untuk membasmi atau menyekat perkembangan wabak ini. Oleh kerana kita pilih seorang pakar, seorang ahli profesional untuk menguruskan pandemik ini, nasib baik kita berjaya. Tetapi di masa yang sama, ramai sudah rakyat
yang jatuh miskin. Sebab apabila kita halang mereka daripada keluar daripada rumah, maka mereka tidak dapat bekerja, tidak dapat berniaga, dan mereka kadang-kadang sampai kebularan, tak ada makanan pun. Kerana ramai daripada orang kita ini yang mencari makan secara harian. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak kais esok, tak ada apa nak makan. Inilah yang berlaku dalam negara kita ini. Dan sekarang ini ramai daripada rakyat menjadi miskin. Dan segala bidang kerja tidak boleh diadakan. Untuk menangani masalah ini, kita perlu kepada pakar yang bijak dalam bidang ini. Selain daripada itu, kita juga menghadapi masalah ekonomi yang merosot. Ya, bagi kita tak mengapa. Kita kadang-kadang berasa walaupun ekonomi merosot, kita masih seperti lama, miskin seperti dahulu. Ini yang berlaku sekarang ini. Tetapi kita dapati bahawa kita sekarang ini dipandang rendah oleh dunia. Dulu Malaysia ini dikenali sebagai harimau Asia kerana kita dapat bangunkan negara kita dengan baik. Tetapi di bawah Datuk Seri Najib, kita jadi sebuah kleptokrasi, iaitu negara diperintah oleh pencuri, penyangga. Dan sekarang ini kita dapati bahawa cara yang sama juga digunakan oleh Muhyiddin Yassin, menggunakan wang untuk sogokkan. Dan kita dapati ramai daripada kita yang lemah semangat, yang imannya tak begitu kuat, walaupun mereka pada mulanya tidak bersetuju dengan tindakan Muhyiddin menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, tetapi apabila dihulur wang ataupun jawatan yang bergaji tinggi, mereka lupa akan janji mereka, akan tugas yang perlu ditentukan, diteruskan oleh mereka. Ini bermakna bahawa negara kita ini sekarang ini diperintah oleh orang yang ada sebagai kerajaan kerana dapat duit, bukan kerana tugas untuk membangunkan negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita ini negara berbilang kaum. Kita terima hakikat bahawa di Malaysia ini terdapat kaum-kaum yang berbeza. Terdapat orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, Dusun, Murut dan sebagainya. Tetapi kita perlu akui bahawa mereka agihan kekayaan negara itu tidaklah seimbang. Sebab itu kita perkenalkan satu dasar baru, dasar untuk mengagih kekayaan negara secara sama rata dan secara adil. Inilah rancangan kita yang terkini. Tetapi apabila kita cuba menolong orang Melayu, maka ada orang yang berkata, ya, yang miskin bukan saja Melayu, orang Cina pun miskin juga, orang India pun miskin. Kita akui bahawa mereka juga miskin, tapi kita dapati mereka lebih mampu mengatasi kemiskinan mereka daripada orang Melayu. Orang Melayu entah bagaimana memerlukan bantuan, sokongan dasar daripada kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya giat dalam politik ini lebih daripada 70 tahun. Dulu semasa saya kecil lagi, saya lihat negara kita ini. Dan saya lihat negara kita ini berkembang maju selama 80 tahun.
Dan saya lihat bagaimana terpisahnya kaum-kaum. Ada kaum yang menjadi kaya, ada kaum yang terus miskin. Orang-orang asing yang datang ke Malaysia, datang ke sini untuk bekerja sebagai buruh kasar. Tetapi anak cucu mereka sekarang sudah jadi begitu kaya. Bermakna bahawa mereka mampu memajukan diri mereka. Sedangkan orang Melayu tidak begitu cekap dalam bidang perniagaan, dan dengan itu mereka tidak dapat memperkayakan diri mereka. Sebab itulah kita perlu satu kerajaan yang mana elemen Melayunya kuat, supaya mereka boleh mempertahankan kedudukan orang Melayu. Hari ini kita lihat ramai daripada anak-anak kita yang dapat belajar di luar negeri, dan mereka berjaya apabila dia dihantar untuk belajar di luar negeri. Sebabnya ialah kerana dasar kerajaan yang dipilih oleh kita. Tetapi apabila kita dapati kerajaan yang kita pilih menyeleweng, seperti yang berlaku dengan Datuk Sri Najib, maka perlindungan terhadap orang Melayu sudah hilang, dan peluang-peluang kita juga akan hilang. Ini akan jadi masalah besar kepada kita. Saya lihat umpamanya, kerana orang Melayu miskin, mereka tidak dapat tinggal dalam bandar-bandar. Kerana di bandar memang kos sara hidup tinggi, dan mereka tak mampu tinggal dalam bandar. Kerana mereka mempunyai tanah dalam bandar. Datang orang yang kaya, tawar untuk membeli tanah mereka, dan mereka pun jual. Dan mereka pindah daripada bandar ke luar bandar. Ini kita lihat umpamanya di Kuala Lumpur. Tetapi Alor-Setar juga begitu. Mereka jual tanah, pindah jauh daripada bandar. Bandar membesar sampai ke tanah mereka baru. Dan sekali lagi, mereka ditawar harga yang tinggi, dan mereka jual tanah dan berpindah lagi jauh daripada bandar. Hari ini kalau kita tak jaga, maka orang Melayu akan tinggal di pinggir-pinggir hutan saja. Ya, bila saya berkata demikian, ramai yang berkata, tetapi dalam bandar sekarang orang Melayu ramai. Ya, setengah-setengah tempat ada yang ramai. Tetapi kalau kita lihat orang Melayu di Kuala Lumpur, mereka tinggal di kawasan setinggan. Ya, bilangan mereka ramai, tapi mereka tinggal di kawasan setinggan. Apakah kita orang Melayu, yang mana negara kita ini adalah kita punya, dan kita jadi puak yang miskin dalam sebuah negara yang kaya? Sebab itu kita perlu ambil berat tentang nasib masa ke depan kita. Kalau kita tubuh bersatu, sebabnya ialah kerana Parti UMNO yang ditugas untuk melindungi orang Melayu sudah menyeleweng menjadi parti penyamun dan penyangang. Dengan itu kita tubuh parti bersatu untuk kita jatuhkan kerajaan UMNO yang menyeleweng ini. Dan kita berjaya. Kita berjaya kerana kita sedar dan kita dapat menolak segala sogokan yang diberi, supaya dalam pilihan raya yang ke-14, Parti Pakatan Harapan dengan bersatu di dalamnya telah mencapai kejayaan, dan kita dapat jatuhkan kerajaan Najib Tun Razak yang menjadi kerajaan kleptokrat. Itulah kejayaan kita. Alhamdulillah.
Tetapi malangnya seperti yang kita tahu, hari ini separuh daripada Parti Bersatu ini sudah dicuri, kena hijack oleh pemimpinnya. Kerana apa? Kerana pemimpin itu ingin jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti tebus balik parti kita. Dan kita bukan saja tebus balik parti, tetapi juga maruah kita. Kita mesti jaga maruah kita supaya dunia akan hormati kita dan tidak pandang rendah, pandang hina kepada kita. Sebab itulah saya amat menghargai kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua sedar bahawa kita orang Melayu ini lemah dalam bidang tertentu dan kita perlu kekuatan politik untuk menjaga supaya kita dapat mengatasi kelemahan kita. InsyaAllah kalau kita bersemangat, kalau kita kuat iman dan kita tidak mudah disogok dengan wang, kita dapat kembalikan kekuatan kita untuk merebut balik parti yang kita tubuh khusus untuk menghapuskan kleptokrat ini. Inilah harapan kita dan saya harap kita semua faham tentang apa yang sedang berlaku dalam negara kita. Saya amat berterima kasih kerana kesedaran yang ditunjukkan oleh begitu ramai yang hadir pada malam ini. Ialah kerana wabak COVID-19 ini kita tidak boleh ada rapat umum kerana kita tak boleh terlalu rapat. Tetapi alhamdulillah kita dapat juga kumpul sebilangan yang tidak kecil dalam dewan ini. Kita hormati arahan untuk menjaga kesihatan negara kita. Tetapi berkenaan dengan kemerosotan politik negara, ini menjadi tanggungjawab kita bersama. Saya berdoa, saya mohon supaya kita semua berdiri tegas dan berjuang bukan untuk duit, bukan untuk jawatan, tetapi untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk agama kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Tun di atas ucapan Tun tadi. Dan saya rasa pada malam ini tuan-tuan dan puan mendengar sendiri penjelasan daripada Tun yang sebelum ni. Ada juga persoalan ni dibangkitkan oleh orang kita yang keliru, yang kata Tun letak jawatan dan sebagainya. Jadi malam ni Tun dah cerita kenapa dan bagaimana. Dan lepas ni nak buat macam mana. Jadi kita buka untuk sesi soal jawab. Jadi saya minta kepada yang nak bertanya, perkenalkan diri daripada mana dan tolong bagi soalan. Jangan bagi ceramah. Nah, pesan dia siap. Kadang-kadang dia nak tanya soalan pun dia cerita dia main daripada Kok Diang lah, dia pergi sampai Kulim, dia patah balik semua baru dia bagi soalan. Pening kita nak jawab, ni nak tanya ke nak apa ni? Jadi tolong bagi soalan, jangan bagi jawapan. Di sekolah dulu ni hampa duk fail.